Berkati majlis ilmu pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Amma ba'd. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya dikasihi Tuan Imam, seterusnya sasah pimpinan, para jemaah muslimin yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sayyidul Ayyam. Pertama dan utama pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab daripada kita berselawat kepada Rasul junjungan, maka mudah-mudahan kita memperolehi syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik balasan, sebaik-baik balasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan untuk terus di dalam mentaati segala titah perintah Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini dengan izin, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi rezeki sama-sama berada di dalam rumah Allah yang begitu hebat. Dan mudah-mudahan jangan lupa kita mencari ganjaran dan kelebihan dengan kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada kita mengingati Allah, sudah pasti kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Ketenangan dalam hidup kita ni, tuan-tuan sekalian, adalah sebesar-besar nikmat. Tidak ada guna diberi oleh Allah kekayaan tapi tidak ada ketenangan. Bagi orang yang beriman, ketenangan ini di antara yang disebut adalah nikmat yang besar. Bagaimana ketenangan ini yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita berada dalam keadaan diberi keselamatan. Tidak ada guna, tidak ada keistimewaan di kalangan manusia bila mana nikmat ketenangan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'unnul qulub. Dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, jiwa kamu akan menjadi tenang. Mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata setiap detik dan masa kita mengingati Allah. Tu kalau tuan-tuan guna manfaat pada hari Sayyidul Ayyam, kita fokus kepada khutbah. Sebab ada di kalangan kita kebarangkalian sibuk, tak ada sempat untuk hadir ke majlis ilmu. Maka hari ini kita datang pada hari Jumaat, kita fokus kepada khutbah yang akan disampaikan, yang mana
menjadi kewajipan bagi kita mendengar. Apabila kita perhatikan betul-betul para jemaah sekalian, ada satu rukun yang disebut oleh khatib. Kalau kita kata rukun khutbah, antara khatib pesanan kepada kita ialah ittaqullah. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apa makna dia para jemaah sekalian? Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertakwa ya Allah Subhanahu wa taala nak di kalangan hamba-Nya? Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan erti kata sebenar-benar ketakwaan. Bagaimana sebenar-benar ketakwaan ini? Ialah orang yang bertakwa meletakkan ketakwaan dia sebenar-benar. Yang disebut ketakwaan sebenar-benar ialah ketakwaan yang mana mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Antara orang yang bertakwa dia sebut ialah jiwa mereka, perangai dia, sifat dia al-khauf, takut. Orang bertakwa sifat dia ni takut. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, yakni dirujuk setiap perbuatan dia buat adalah kerana dia takut pada Allah. Tu kalau kita tengok sidang para jemaah, kedudukan orang yang takut pada Allah ini ialah semulia-mulia kedudukan. Bagaimana di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan? Kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala mengangkatkan kedudukan siapa di kalangan mereka, di antaranya ialah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar dia takut pada Allah, yang disebut orang yang benar-benar jiwa dia takut pada Allah di kalangan mereka ialah para alim ulama. Maka sudah pasti di kalangan kita apabila kita dengar alim ulama, maka kedudukan alim ulama ini ialah tinggi di sisi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat iktirafah. Alim ulama ni Allah Ta'ala iktiraf. Walaupun manusia tak nak iktiraf, tetapi dia mendapat pengiktirafan daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi sebut, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni kata Nabi ialah pewaris, penyambungan segala usaha Nabi. Tu bagaimana kita para jemaah sekalian apabila kita dengar golongan yang Allah Ta'ala sebut yang benar-benar takut di kalangan mereka para alim ulama, maka Nabi SAW menyebut juga di kalangan orang yang mewariskan di kalangan aku ialah para alim ulama. Maka kita ni tuan-tuan tidak berapa nak ulama sangat ni. Sekadar kita ni umat Nabi dan hamba Allah. Macam mana kita nak mendapat kedudukan di sisi Allah yang paling mulia? Kalau ada di kalangan kita ni mungkin tertanya-tanya, takkan para ulama sahaja dipandang mulia, kita yang tak berapa ulama sangat ni macam mana pula ustaz? Baik, kita ni orang yang dikatakan hamba umat Nabi. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap di kalangan umat aku, kata Nabi, layak memasuki syurga. Golongan yang macam mana yang Nabi kata layak masuk syurga ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati perintah aku maka dia layak masuk syurga. Wa man asani, siapa dia yang mana enggan, orang yang buat maksiat, dia termasuk di kalangan orang yang enggan memasuki syurga. Jadi bagaimana kita ni, walaupun kita tahu kita ni sudah menjadi umat Nabi dan layak masuk syurga, bagaimana yang melayakkan kita masuk syurga? Di antaranya ialah kita mengikuti apa yang dibawa ataupun yang ditinggalkan oleh Nabi.
Antara Nabi tinggal pada kita apa dia? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Bagaimana kita nak faham Al-Quran dan sunnah ini? Kita mesti refer dan rujuk kepada para alim ulama. Kalau sekadar kita baca, tuan-tuan para hadirin sekalian, mungkin kefahaman kita tidak sebetulnya seperti mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan sunnah. Maka kita rujuk kepada para alim ulama. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fas'al ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang tahu jikalau kamu tak tahu. Ayat ini membuktikan kepada kita perlunya kita mendampingi dan merujuk kepada para alim ulama. Kerana kita perlu kepada kefahaman yang sebenar-benarnya, kefahaman yang sahih. Kerana kita duduk di akhir zaman ni para jemaah sekalian, kita bertemu dengan berbagai-bagai kefahaman. Apabila berbagai-bagai kefahaman yang ada pada hari ini kadang-kadang membimbangkan kita, sehingga ada di kalangan kita yang nak mengambil shortcut, nak dapat pengampunan Allah cara mudah, cara yang simple, cara yang tak perlu kepada pengorbanan, cara yang mana kalau kita kata hari ini yang paling simple. Tetapi mereka tidak nak merujuk kepada cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diajar oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi dan yang diterjemah, dicerita dan dimaksudkan oleh para ulama. Maka di kalangan mereka ni nak cara mudah. Maka kalau kita tengok cara mudah ini kadang-kadang membimbangkan kita. Di antaranya ada golongan-golongan yang berkesanggupan di kalangan mereka nak ampun dosa dengan pergi membuat satu amalan-amalan yang boleh membawa kepada khurafat, atau pergi berjumpa dengan si fulan bin si fulan yang konon-kononnya dia boleh mengampunkan dosa manusia, wal iyazubillah. Ini di antara dia sebut apa dia? Kebimbangan umat akhir zaman. Tu kalau kita tengok bagaimana kalimah ataupun peringatan kepada ketakwaan sebenar-benar ini, dia bukan sekadar mendapat kedudukan di sisi Allah, tetapi dia juga akan mendapat pengiktirafan. Kita ni kalaulah tak boleh nak jadi setinggi mana para ulama di segi amalan kita, sebolehnya kita buatlah amalan sunnah yang kita mampu. Bagaimana amalan sunnah yang kita mampu? Di antaranya ialah melengkapi, menyempurnakan 5 waktu solat. 5 waktu solat seharian, bermula dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang tu kalau kita amalkan sunnah betul-betul sudah mencukupi untuk kita merasakan, membuktikan rasa kita cinta dan nak mengangkat kedudukan takwa di sisi Allah. Macam mana sunnah Rasulullah, tuan-tuan sekalian? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kepada waktu solat dalam keadaan ketenangan. Tu kita nak mari solat ni, nak mari mendirikan solat, mesti ada ketenangan. Kalau jiwa kita yang serabut, jiwa yang kacau, pemikiran yang kusuk, tuan-tuan mari pada solat, solat itu tidak boleh menterjemahkan dengan kekhusyukan. Tu bagaimana persiapan ini kalau kita bahasakan ia sebagai preparation yang bagaimana para ulama sebut. Pertama, preparation tentang diri kita dengan ilmu. Ini penting. Orang yang bertakwa ni, tuan-tuan sekalian para jemaah, dia bukan sekadar beramal maiku orang sahaja, tetapi dia pastikan amalan dia ialah dalam keadaan sebenar-benar seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Maka bagaimana kita nak jadi amalan kita jadi betul? Pertama, asas dia kena ada ilmu. Bagaimana ilmu ini menjadi teras keutamaan tunjang bagi umat akhir zaman. Kita hari ini pasal apa dia? Terkadang kita jadi keliru dan jadi bergaduh. Pasal kita tak ada ilmu. Orang ada ilmu ni dia tidak akan bergaduh. Mungkin dia akan menghormati di antara satu sama lain. Jika ada di kalangan mereka melakukan kekhilafan, dirujuk kepada ilmu, nescaya tidak akan berlaku kekhilafan. Kerana di sana kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilmukan para sahabat. Kalau kita tengok bagaimana sahabat sebelum memasuki Islam, perangai di kalangan mereka begitu teruk dan dahsyat. Bagaimana di zaman jahiliah,
bagaimana di zaman jahiliah mereka mengamalkan segala amalan yang mana tidak melambangkan seseorang itu sifat manusia. Tetapi setelah mana dia masuk Islam, Nabi mentarbiah dengan ilmunya kepada para sahabat, sehingga para sahabat boleh ikut cara Nabi, bahkan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok siapakah para sahabat, di antaranya yang mula-mula, ada setengah riwayat ada menyebut lelaki yang mula-mula memeluk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau kita tengok Ali bin Abi Talib ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sejarah Ali ni tuan-tuan sekalian, di dalam sejarah Ali bin Abi Talib ini adalah di antara lelaki, kalau nisbah kepada perempuan adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abi Talib ini lelaki yang pertama yang disebut mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia di antara lelaki yang berada di bumi Mekah yang mula percaya dengan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib. Bagaimana sikap Ali bin Abi Talib ni tuan-tuan sekalian? Dia juga mengikuti Nabi pada usia yang muda lagi, usia kanak-kanak lagi. Dia di antara yang disebut orang yang cukup hampir dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita tengok bagaimana Ali bin Abi Talib ini di antaranya dia juga mendapat penjelasan yang lebih awal tentang Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita tengok sejarah Sayyidina Ali ini, sudah pasti kita akan faham bagaimana dia ini adalah seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana cukup dekat dengan Nabi sebelum sahabat-sahabat lain datang. Maka Ali lah yang mengimani Nabi dan dia banyak tahu tentang sejarah rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu apabila orang beriman dengan sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian, maka orang melihat ada susuk badan sahabat ni yang Nabi cukup-cukup mulia dia. Ada juga di kalangan sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran yang cukup hebat. Seumpama kalau kita tengok Nabi menggelarkan seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan apa dia, kebenaran. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebenaran Abu Bakar itu menyebabkan diberi gelaran oleh Nabi SAW. Bagaimana para sahabat juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri gelaran. Di antaranya ialah Nabi memberi gelaran kepada Abdul Rahman, ataupun kita nama dia sebagai Abu Hurairah. Itu nama gelaran Nabi beri. Asal dia nama Abdul Rahman setelah mana dia Islam. Tapi nak ceritanya Nabi ataupun gelaran diberi kepada Abdul Rahman ataupun nama gelarannya Abu Hurairah bapa kucing, kerana keistimewaan tersendiri. Walau bagaimanapun ada para sahabat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah gelaran yang memberi gambaran seorang yang hebat. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Nabi gelarkan Anas bin Malik ya Unais. Ya Unais, Nabi memanggil. Satu panggilan yang memberi gambaran sahabat Nabi yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita nak tulis sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan hamba sahaya. Hamba sahaya ni adalah hamba di zaman jahiliah. Sebelum dimerdekakan, dia diguna dengan begitu dahsyatnya. Dia tidak dipandang oleh setengah masyarakat. Tetapi bagaimana Nabi mengangkat seorang hamba yang bernama Sayyidina Zaid bin Harisah, seorang hamba yang dimerdekakan. Bukan cukup sekadar dia dimerdekakan, Nabi mengangkat kedudukan. Tak lupa juga Nabi mengangkat kedudukan warga-warga yang bukan kelahiran daripada Arab. Contohnya kalau kita tengok banyak sahabat-sahabat Nabi yang bukan daripada kulit putih pun. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah, warga yang mana berkulit hitam tetapi dipandang mulia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni tuan-tuan sekalian adalah memberi gambaran pada kita bahawasanya Rasulullah itu ataupun dilihat di sudut ketakwaan seseorang di kalangan para sahabat. Tu apabila kita nak mencapai itu dengan erti kata takut. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, antaranya ialah wal amalu bin tanzil. Kita kena ada dalam diri kita para jemaah sekalian, kita kena beramal. Kita jangan cerita kita ni alim tetapi amalan tak ada.
Kita jangan cerita kita hebat tapi amalan kita tak buat. Jangan erti kata tahu tentang kelebihan tetapi gagal melaksanakan. Tu kalau kita tengok pentingnya beramal dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan macam mana yang ustaz sebut tadi, sunnah Nabi jaga 5 waktu solat. Di antaranya sunnah Nabi juga yang boleh kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya adalah kitab Al-Quran. Kita ni tak lama dah nak masuk Ramadan. Tak berapa lama dah nak masuk Ramadan. Sebulan lebih lagi 2 bulan Ramadan. Jangan kita memilih tahi-tahi bulan tertentu untuk baca Quran. Kebiasaan duk faham dalam masyarakat kita, datang Ramadan maka datanglah baca Quran. Tak datang Ramadan tak ada baca Quran. Ini kefahaman yang silap, kefahaman yang salah. Bulan Ramadan bukan bulan baca Quran semata-mata tetapi meningkatkan bacaan. Kalau bulan Ramadan sekadar nak baca Quran sahaja, seumpama Al-Quran itu digunakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan untuk kita meningkatkan amalan-amalan soleh. Bulan Ramadan kita meningkatkan amalan bacaan kita dengan Quran. Bulan lain kita baca Quran tetapi tidak sehebat bulan Ramadan. Tu kalau kita tengok Imam Malik, dia masuknya bulan Ramadan, Imam Malik memberhentikan kitab pengajian hadis. Dia fokus kepada Al-Quran. Nak cerita apa? Dia nak supaya Quran itu bagaimana senantiasa dibaca pada 5 waktu. Bukan sekadar kita lihat baca time-time free, tetapi jadikan masa pada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Masa kita makan tak ada Ramadan, maka dengan Al-Quran. Masa kita rehat Ramadan dah kurangkan rehat, baca Quran. Masa kita duduk sembai kedai dah tak ada dah Ramadan, baca Quran. Tapi yang jadi balik kita bulan Ramadan, lepas tidur, lepas tidur, bangun tidur tanya, buka puasa berapa jam lagi? Berapa jam lagi nak masuk waktu berbuka? Sampai ke seolah-olah Ramadan itu hanya bulan untuk menambahkan ketiduran. Itu salah. Itu adalah satu kefahaman yang perlu perbetulkan. Supaya kita nak, di antara sunnah Nabi juga ialah di kalangannya kita beramal ataupun mengikuti daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Tu kalau tuan tengok Al-Quran ni sifat dia ialah hudan linnas, memberi hidayah pada manusia, wa bayyinat, keterangan, bainal huda wal furqan, supaya kita tahu beza mana dia hidayah dan mana bukan hidayah. Tapi kalau kita hari ni tuan-tuan sidang para jemaah sekalian hanya sekadar memilih baca Quran time-time tertentu tetapi kita tidak membudayakan, maka macam mana kita nak dapat kemuliaan? Macam mana kita nak dapatkan keistimewaan? Jadi ustaz sarankan kepada para jemaah yang berkeinginan nak buka Quran pada bulan Ramadan, batalkan buka Quran bulan Ramadan mula daripada sekarang. Dibimbangi kalau bercita-cita sahaja tapi tidak ada permulaan, cita-cita tu jadi angan-angan. Angan-angan yang tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Tunggu bila nak baca Quran? Tunggu Ramadan. Tunggu Ramadan baru nak buka Quran, baru nak lap dia, baru nak tengok muka surat, baru nak betulkan, baru nak cari ustaz tolong ajar. Masya Allah. Sepatutnya di hari ni kita sudah berada dalam keadaan bersiap siaga. Bersiap siaga dengan erti kata masuk Ramadan, terus kita speed je. Nak wamak pada bulan ini. Jangan wamak Ramadan tu, kadang-kadang orang mula awal Ramadan, dia panas di tengah Ramadan, dia akan kandas di akhir Ramadan. Kerana dia mula satu Ramadan, speed satu Ramadan, nak datang masjid berjemaah mula daripada sekarang. Jangan mari satu Ramadan, maka masuk 2 Ramadan dia kurang dah. Pasal dia tak cukup, dia punya training. Bagaimana kita nak memastikan jadikan awal-awal macam ni ialah untuk kita membiasakan diri. Pertama, tilawatul Quran. Yang kedua, memperbanyakkan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah. Apa dia di antaranya? Solat-solat sunnah. Kalau kita nak tengok tuan-tuan sekalian, solat sunnah ni kalau kita boleh istiqamah konsisten. Pertama kita buat solat sunnah rawatib, qabliyah, elayas, ba'diyah. Boleh kita buat 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Tapi kalau kita boleh buat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, di antaranya hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kata Nabi, 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri.
Apa kata Nabi? 4 rakaat sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Haramahunna, diharamkan oleh Allah api neraka. Kita boleh buat. Ini daripada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran dan memberi peringatan pada kita, beramallah dengan amalan nawafil. Antaranya ialah amalan solat sunat. Kita boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Haramahunna, diharamkan oleh Allah api neraka. Ustaz duk kira 4 minit 4 rakaat ni tak sampai pun setengah jam. Kalau orang paling rasi, paling laju pun 4 rakaat pun dalam lebih kurang 5 ke 10 minit. Itu dah lama dah. Nah, jadi kalau betul buat ni, insya-Allah mampu. Yang kedua, amalan nawafil jangan kita tinggal. Antaranya apa dia? Sebelum kita solat subuh. Tuan-tuan tahu tak, sebelum solat subuh tu ada waktu yang paling terbaik. Kita sebut sebagai waktu fajar. Waktu fajar ini adalah waktu yang mana dijadikan sebagai waktu untuk kita mendapatkan satu kelebihan di sisi Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ada berkait dengan waktu yang paling istimewa. Antaranya ialah waktu mana? Waktu sahur. Kita ni di bulan Ramadan kita akan tahu waktu sahur kan? Sahur ni apa makna dia? Sahur ni adalah waktu. Sahur tu bukan makan. Ada orang duk faham sahur tu roti canai, sahur tu teh tarik, sahur tu nasi goreng. Tu bukan. Sahur itu adalah waktu. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wabil ashari yastaghfiru, di waktu sahur itu banyakkan kamu memohon keampunan pada Allah. Jadi kalau kita tak mampu nak solat malam banyak, kita buatlah solat sunat yang disebut dengan solat sunat tahajud. Lepas tu kita banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Berapa bilangan, seberapa banyak yang kita mampu. Mampu banyak lagi baik. Dia tidak ada yang disebut dengan limit. Tak ada kata nak buat 10 kali, 15 kali. Lagi banyak beristighfar, lagi banyak kita dapat kelebihan. Aisyah radhiyallahu anha menyebut, kana Rasulillah, adalah Nabi SAW istighfar satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, mi'ata marrah, 100 kali. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa, tak ada musiat, tidak ada. Zero, tak ada apa-apa dia. Manusia yang baik, manusia yang sempurna, maksum daripada segala dosa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beristighfar satu hari, setengah riwayat kata mi'ata marrah, 100 kali. Kita berapa kali sehari kita beristighfar? Jadi tuan-tuan gunalah kesempatan di waktu sebelum nak sembahyang subuh, bangun buat solat sunat 2 rakaat, banyakkan istighfar. 2 rakaat pun nilai dia tuan-tuan tahu tak? Siapa dia yang tahu kelebihan 2 rakaat ini, orang tak akan tinggal. Nah, orang tak akan tinggal dan lepaskan peluang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita buat sebelum nak sembahyang subuh. 2 rakaat kita buat sebelum nak sembahyang subuh. Bukan 2 rakaat solat subuh. Tu 2 rakaat solat subuh tu yang wajib. Rakaataini qabla subhi. 2 rakaat sebelum nak sembahyang subuh. Apa janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai ganjaran dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ya, orang duk berebut dunia hari ni kan. Orang nak jadi kaya, orang nak jadi nak pangkat, orang nak jawatan, ikutlah apa benda pun. Kalau orang yang amalkan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, insya-Allah dia tidak jadikan dunia sebagai angan-angan melampau. Seperti mana yang kita baca doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ini doa yang kita selalu baca. Ya Allah, jangan jadikan dunia, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jadi seumpama dalam diri kita ni rasa angan-angan besar nak sayang pada dunia, yang disebut oleh Nabi, sifat yang disebut bagaimana? Sifat yang disebut dengan al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulillah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ialah cinta sayang pada dunia yang melampau. Islam bukan suruh tinggal dunia, tidak. Tapi jangan jadikan dunia melampau-lampau. Jangan sampai jadi dunia tu seumpama anak yang punya. Dunia ni bukan kita punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita letak dunia kita yang punya,
sampai kita tidak mempedulikan halal atau haram, sama ada halal ataupun haram. Ini di antara pesanan Nabi SAW. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, dengan kesempatan pada hari ini sempat dua je Ustaz bagi tahu, di antara sunnah Nabi yang pertama ialah kita dengan keadaan menjaga 5 waktu solat. Yang kedua, kita pastikan Al-Quran dibaca, kerana Al-Quran akan menjadi, dia sebut apa dia, daripada akan menjadi pertolongan kepada kita, akan menjadi peneman pada kita, akan menjadi satu orang panggil sahabat kepada kita suatu hari nanti. Menakhiri tazkirah pada tengah hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca masa hidup atas dunia, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya mendatangi pada hari kiamat, memberi syafaat kepada si pembaca. Justru dari kalangan kita para jemaah, jangan jadikan permulaan Ramadan dengan Quran, tetapi mula daripada sekarang. Ramadan kita hanya dalam keadaan mempertikatkan bacaan, dalam memperbanyakkan bacaan. Kalau nak mulalah daripada sekarang. Jangan tunggu kita dalam keadaan menunggu kedatangan Ramadan semata-mata. Mula daripada sekarang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah apa dia dipanggil panjang umur untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Wallahu alam. Cukup sekadar itu daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah yang kuat, terkasar bahasa, kelemahan pada diri saya. Wallahu alam. Pesanan saya kepada para jemaah, istiqamahlah 5 waktu di masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.